Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masih lagi membicarakan esensi tauhid dan esensi syirik. Apa yang kita telah discuss pada kelas yang lepas ialah kita nak membuktikan bahawa syirik itu berlaku kerana di sana ada penyembahan kepada selain Allah Ta'ala, ibadat. Okey, jadi kita bawakan perkataan Fakhrul Razi rahimahullah, seorang ulama besar falsafah dan ilmu kalam. Fakhrul Razi ni dia adalah kemuncak falsafah, di mana beliau adalah orang yang akidah Asy'ariyah yang ada pada hari ini adalah semuanya adalah aliran daripada, kalau kita kata kitab dia merupakan tasiknya. Jadi daripada situ mereka mencedok antara yang cedok banyak dengan yang cedok sikit. Okey, maknanya dia adalah kesudahan apa yang apa kesimpulan pemikiran ilmu kalam itu boleh disifatkan kepada beliau. Jadi dalam tafsir yang besar ini, Mafatihul Ghaib, dia telah bawakan kepada kita tafsiran-tafsiran tentang ayat, tentang perkataan orang musyrikin, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Jadi orang musyrikin dalam surah Yunus Allah beritahu, mereka mengatakan syirik itu mereka lakukan kerana tasyaffu', kerana dia panggil perantara, syafaat. Okey, bukan mereka i'tiqad pada sembahan mereka itu dia adalah wajibul wujud, atau sembahan mereka itu adalah pencipta daripada tidak ada kepada ada. Okey, sekarang ada orang dia mensyaratkan syirik itu berlaku ialah adanya i'tiqad pada benda yang disembah, i'tiqad ketuhanan, dan ketuhanan pada makna mereka, definisi mereka adalah sama ada disebut benda itu wajibul wujud. Wajibul wujud maknanya wujud yang tidak ada permulaan, dia azali, qadim. Qadim tidak ada awal, qadimun bila ibtida', daimun bila intihah. Itu sifat Tuhan. Betul lah macam kata Abu Ja'far At-Tahawi dalam Aqidah At-Tahawiyah, qadimun bila ibtida', Tuhan sentiasa ada tanpa ada masa mula. Daimun bila intihah, berterusan tanpa ada sudah. Jadi kalau ini kita letakkan syarat untuk berlakunya syirik, adakah orang musyrikin Mekah i'tiqad macam ini kepada berhala, kepada Lata, Uzza, Manah, kepada Hubal? Tentulah tidak. Kan? Mereka semua tahu bahawa Lata ada tanda lahirnya dan ada hari dia wafat, dan memang mereka duduk kat kubur dia mati. Kan? Bukan dia tak tahu kata Lat mati. Dan memang mereka sembah dia pun lepas dia mati. Kan? Uzza, kalau apa nama mereka ingat pokok ni tumbuh sendiri dia, takkan mereka duk siram, jaga. Ada penjaga duduk situ 24 jam duk jaga pokok tu. Pasal mereka tahu pokok tu kalau tak jaga apa pun, tak siram air tak berapa jam, tak tumbuh dah. Kan? Mana? Kan dia kata batu. Kan? Batu macam batu dah. Kan? Betul, orang musyrikin kalau dia tak ada apa benda dia nak sembah kan, dia pergi musafir ke apa, dia buat macam mana? Dia kepai tanah, lepas tu dia perah susu unta bagi keras tanah tu, lepas tu dia tawaf. Takkan dia nak kata tanah kepai ni wajibul wujud? Dia yang buat dengan tangan dia. Kan? Tu tak kira lagi hak buat berhala daripada buah kurma.
Lepas tu bila Muslim tak ada buah, tak ada apa, pak makan, petik. Kan? So kalau syirik syaratnya i'tiqad wajibul wujud, orang musyrikin tak syirik. Confirm dia pun tak ada i'tiqad wajibul wujud kepada ma'budat, asnam, berhala-berhala ada apa semua ni. Dan kata orang musyrikin Mekah daripada dulu. Kan? Kaum Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim kata, tanyalah hak besar ni. Kan? Dia kata apa kata Nabi Ibrahim? Dia mana boleh cakap. Ada tak? Dia pun bentuk berhala tu kalau dia cakap. Dia pun tahu mustahil berhala tapi katok berhala kecil. Kan? Dia kata berhala ni mana boleh bergerak. Mana dia cakap. Kan? Dia bukan dia kata tahu. Hak yang sembah Firaun, semua tahu Firaun bukan jadi duk ada sedia ada. Dia kenal tok wan, tok nenek dia semua dia pun kenal. Kan? Ada dia punya silsilah hidup dia. Tarikh lahir dia, mati dia. Kan? Lepas dia mati dia berbelah pula perut dia apa semua. Bagi mumia. Kan? Jadi dia pun tak cakap Firaun wajibul wujud. Kan? Dan Firaun pun tak dakwa kata dia wajibul wujud. Dia kata ana rabbukumul a'la. Aku pemerintah kamu yang tertinggi. I am your highest lord. Pemerintah tertinggi. Kan? Makna kata atas pada aku ni tak ada pemerintah. Aku tak diperintah, aku yang memerintah. Halal haram aku tentu. Tak ada siapa boleh kata dekat aku ni halal ni haram. Itu maksudnya. Maknanya Firaun nak kata dia tak terikat dengan undang-undang. Kan? Dan inilah Taghut. Taghut dia rasa dia tak terikat dengan undang, dia buat undang orang. Kan? Sedangkan manusia, makhluk, kita ni hamba. Bila kita hamba, kita terikat dengan undang-undang Tuhan. Kan? Jadi Firaun pun tak kata dia wajib wujud. Dia pun buat piramid dari siap awal ni, dia tahu dia nak mati. Kan? Jadi kalau syirik itu syaratnya ada i'tiqad wajibul wujud, tak ada orang musyrikin. Kan? Tak ada orang musyrikin. So dakwaan kata nak berlaku syirik mestilah ada i'tiqad wujubul wujud kepada sembahan. Ini adalah dakwaan yang terlalu tidak ada apa-apa sandaran. Kan? Yang kedua, ada orang mendakwa dia kata mestilah beriktikad sembahan itu pencipta yang mencipta. Dia kata tak ada siapa orang musyrikin ni yang i'tiqad sembahan dia mencipta. Kan? Firaun atheist. Kan? Dia bagi dia alam ni memang duk ada sedia ada. Kan? Alam ni memang duk sedia ada. Kan? Tak perlu dicipta. Dan tapi puak-puak yang sembah Firaun tahu Firaun bukan sedia ada. Dan Firaun tidak mencipta mereka. Sebab tu Nabi Musa hujah dekat Firaun, bila Firaun tanya wa ma rabbul alamin, apa dia tuan sekalian alam, Lord of the universe. Firaun tak kata dia Lord of the universe. Firaun kata ana rabbukumul a'la, I'm the highest lord to the Egyptians. Tuan tertinggi bagi orang Mesir saja, dalam wilayah pemerintahan dia saja. Kan? Dia tak dakwa kata dia raja apa, tanah Melayu ke Bani Keturah ke, tak ada. Kan? Ha? Tak ada, kan? Lagi dia buat cerita Haman orang Melayu pula kan. Kalau tak mau pula kata betul. Tapi dalam orang Melayu ni banyak Haman kan. Kan? Tapi nak kata Firaun, dia tahu kata dia bukan pencipta. Kan? Lepas tu dia tak dakwa dia cipta sungai ni. Dia kata sungai ni mengalir di bawah istana dia. Pasal Firaun ni dia seorang cerdik. Dia pandai matematik, geografi, geometri, engineering. Tu dia jadikan benda tu elit.
Bukan macam kita dia buat sekolah semua orang pergi mengaji tak. Hanya orang tertentu saja diambil, anak-anak bangsawan, supaya ilmu tu terkepung pada puak dia. Jadi orang lain bodoh belakang. Jadi bila dia buat benda tu, orang berkata, wih hebatlah Firaun ni. Macam mana sungai tu boleh berjalan bawah istana dia? Kan? Cuba kalau Firaun hidup zaman lah, tengok. Sikit kami tak akan istana. Lebih daripada sungai, tasik, kampung masjid ada. Kan? Jadi dia membodohkan. Tuhan kata fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Kan? Agama tentulah lagilah agama itu dikastrakan. Kan padri-padri dia saja menjaga rahsia agama ni, ada misteri. Macam padri Kristian Katolik kan. Lepas ada misteri. Rahsia ni hanya padri dia tahu. Orang lain tak ada tahu, jangan tanya. Siapa tanya tak masuk syurga. Itu style nak membodoh orang. Kan? Jadi kalau kita kata tadi Firaun dia memang tidak mendakwa dia mencipta. Kan? Dia tak pernah dakwa. Dia tak kata aku cipta tu. Dan dia pun tahu Firaun tak cipta dia bang. Kan? Jadi tidak ada i'tiqad cipta. Orang musyrikin dengan berhala lagi lah. Sejak bila Abu Lahab dengan Abu Jahal i'tiqad Lata Uzza tu cipta langit bumi? Tak ada. Kan? Bahkan lebih dahsyat lagi, orang musyrikin Mekah sarih mengaku yang mencipta itu ialah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa cipta langit dan bumi, pasti nescaya Tuhan sumpah la yaqulunna Allah. Demi Tuhan, Tuhan sumpah atas nama dia. Muhammad, aku sumpah atas nama aku, depa pasti jawab Allah. Tuhan confirm. Orang musyrikin dia jawab Allah. Orang Mekah musyrikin semua panggil Kaabah Baitullah. Pak Nabi, pasal anak dia yang paling dia sayang. Tengok Abdul Muttalib. Anak yang paling dia sayang, Pak Nabi kan. Dia pun nama apa anak dia? Abdullah. Anak hak tak apa nak sayang, bubuh Abdul Uzza, Abdul Lat, Abdul Manaf. Itu bawah sikit. Tapi hak paling sayang Abdullah. Pasal dia tahu Allah hak paling tinggi. Kan? Hak anak hak bawah-bawah ni tak apalah, buhlah nama berhala-berhala tak apalah. Kan? Abu Lahab nama Abdul Uzza. Kan? Jadi nak kata betapa orang musyrikin memang tahu dan mereka mengaku dan mereka memang sembah Allah. Mereka mendakwa mereka sembah Allah. Dan lebih dahsyat lagi, ada biasa dengar satu ustaz lah juga kan, mengajar dalam masjid. Dia mestilah ustaz. Kita tak mengajar dalam masjid. Dia ada tauliah, kita tak ada tauliah. Kan? Jadi bagus juga tak ada tauliah ni. Tauliah ni jadi lambang ketidakustazan kan. Kan tak dapat tauliah tu DJ kan, artis kan. Kan. Hak yang orang pergi mengaji sampai Madinah apa semua, tak ada tauliah, tak layak mengajar. Padahal dia pun tak layak bagi tauliah. Kan. Tapi nak kata, dia kata sebelum Nabi Muhammad datang, orang musyrikin Mekah tak tahu siapa cipta langit, siapa cipta langit. La ilaha illallah. Nas sarih ayat Quran. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kan tak baca Quran. Kan? Kalau pun tak hafal, kan tak baca. Malulah. Bukannya dalam surah panjang-panjang, surah Luqman pun ada ayat tu. Surah hujung-hujung, surah Ankabut. Kan? Bukannya. Tapi tak faham lah. Baca tapi tak faham. Kami orang bawah, kami orang biasa, tok guru je yang faham. Jadi macam
Firaun dengan Haman tadi. Kan? Jadi dia agama itu telah diiritkan, disembunyikan. Kan? Itu Buya Hamka kata, sebelum penjajah datang tu dia tengok dulu. Yang Hamka kata, kan? Dia tengok. Oh, tengok dia kata, orang Melayu ni agama dia apa? Kerja, jampi, kan? Nak masuk syurga baca doa ni, baca ayat tu. Lepas tu puak-puak Habib ni Hamka kata jual tangkai. Kan? Hamka guna perkataan Habib tu. Kan? Dia kata dah tengok macam tu, orang penjajah pun tahu lah, kata memang senang lah datang nak menjajah. Saya tak? Kau tengok hari ni. Dia pun kata undang-undang syariah tak ada jejah. Dia hak cakap tu, dalam pemikiran otak dia syariah tu apa dia? Solat, puasa, zakat, haji je. Dia kata mahkamah tak larang orang sembahyang, puasa, zakat, haji. Jadi syariah tak ada jejah Syariah dalam bahasa dia memang tak jejah. Bukan dalam bahasa Tuhan. Tak, syariah hak Tuhan sebut syariah tu, hak tu jejah kan? Kan? Tapi syariah hak dalam pahaman mereka, syariah dalam sudut istilah liberal, istilah sekular, istilah yang memisahkan apa yang ukhrawi dengan apa yang duniawi. Islam itu hanya terhad kepada ritual dan ta'abudi saja. Memanglah kalau kita faham syariah macam itu, memang tak ada apa. Kan? Kita tak merdeka pun tak apa, orang putih merintah pun tak apa. Tak ada masalah, orang putih buat masjid. Tak, masjid yang besar-besar ni semua arkitek dia apa? Orang putih tengok Masjid Shah Alam. Arkitek dia bukan orang Melayu. Penjajah hak jajah kita tu. Masjid Jami', kan? Bagus juga lah, kata petang dengar radio IQ tu, dia cerita sejarah masjid-masjid. Kata, oh arkitek dia Mak Saleh, putih hak jajah kita. Bagus, Mak Saleh buat masjid lagi lama. Kan? Kalau cerita agama Islam tu buat masjid, baik kita suruh kita duduk orang putih ya. Masjid pun cantik. Tengok masjid London lah, cantik juga. Bukan lelaki-lelaki. Kan? Masjid di New York cantik pula. Kan? Walau kira masjid lawa, tak payah merdeka tak apa. Kan? Nak kira boleh pakai tudung, boleh semayang. Dekat London tu, Hari Fitri pun cuti lah. Dekat kata kita ni Islam masa kita cuti masa raya. Tak ada masalah, tak payah merdeka tak apa. Nak merdeka apa? Orang putih boleh bagi tu. Kan? Tak ada keperluan. Awak orang Islam dekat Australia, dekat Amerika tak puasa? Puasa? Sebab kata tak puasa, siap ada iftar lagi kat White House lagi. Kan? Dan kalau sekat itu, kita tak perlu kerajaan Islam. Tak. Kalau agama tu sekadar nak semayang, puasa, zakat, haji, tak ada kerajaan tak apa. Kan? Duduk lautan ni. Kan? Buat apa kita nak susah payah perang, berhabis nyawa, tumpah darah, tuntut merdeka, tuk janggut, mak kilau, tuk gajah. Ini semua ulama. Kan? Apa nama Abdul Rahman Limbung menentang bila penjajah ubah undang-undang tanah. Bukan penjajah tak bagi sembahyang. Kan? Pasal dia kata undang tanah ni bercanggah dengan hukum syarak. Ada Abdul Rahman Limbung bangkit lawan. Kan? Jadi ulama Terengganu. Kan? Itulah sejarah yang betul. Bukan dia bani keturah. Tu jadi ngarut lah. Kan? Bukan cerita hang tuah memanah dia Melaka mati pahlawan di Jawa. Buat apa? Kan? Panah lah tengok mati tak Netanyahu ke Israel tu. Kan? Tak ada faedah cerita tu. Kan? Sejarah hak betul yang berkita kepada kita, nenek moyang kita ni lawan penjajah pasal mereka nak tegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi. Itu sebabnya. Bukan sebab sekadar nak sembahyang, puasa, zakat, haji.
Lalu cerita haji. Apa kami tengok dokumentari. Ada kat YouTube dalam kan. Zaman haji, orang Belanda bawa orang Indonesia pergi haji naik kapal. Orang pergi haji apa zaman tu? Kan, pergi mengaji di Mekah lagi. Tak ada halal pun. Kan? Tu dia kata kalau syariah itu sekadar pengamalan peribadi individu, tak ada masalah. Kan? Orang putih tak tutup kan sekolah pondok. Kan? Sekolah pondok tu ada situ daripada dulu. Sebelum dia main sampailah sudah, sampai dia keluar. Kan? Dua-dua tak kacau, dia tak usik pun. Kan? Tapi cerita dia syariah hak lagu mina. Kan? Baik, balik pada cerita kita ni. Kan? Jadi, orang musyrikin tidak ada i'tiqad pada sembahan-sembahan mereka itu wujubul wujud maupun penciptaan, rububiyah dalam bahasa mudah kita kata. Itu yang disebut oleh Fakhr Razi. Dia bahas apa jenis bentuk i'tiqad. Kan kita tengok, kita dah baca dah itu kan, macam mana depa ni sembah kan. Sama ada dia kata ya'taqadu anna al-mutawalli li kulli iqlimin min aqalimil alam ruhun muayyan min arwahi alamin aflak. Ini satu pemahaman, satu aliran. Dia kata setiap iklim alam ni dia ada spirit, ruh, semangat hak mengawal. Ini macam orang Melayu juga. Ada semangat padi, semangat sungai, semangat gunung, semangat hutan. Jadi dia kata sebab ada semangat ni, maka kita sembah. Dan semangat tu, yang sembah Tuhan yang besar. Jadi perantara dalam menyembah. Kita sembah dia sembah Tuhan yang besar. Ataupun mereka ya'budunal kawakib, annahum kanu ya'budunal kawakib wa za'amu anna al-kawakib hiya allati laha ahliyah ubudiyyah lillahi ta'ala. ثم لما رأوا أن الكواكب تطلع وتغرب وضعوا لها أصناما معينة واشتغلوا بعبادتها. Sembah jirim langit, cakrawala, bulan, bintang, matahari, macam kaum Nabi Ibrahim. Syehristani kata sembahan musyrikin ni tak lari dua, sama ada jirim di bumi atau jirim di langit. Kan? Sebab mereka percaya jirim alam langit, alam ulwi ni tak sama macam alam sufli dia kata. Sebab alam sufli ni dia rosak, fasad. Kan, pokok mati, tanah lagi berlubang, air lagi surut, pasang. Tapi dia kata tengok bulan, matahari tak berubah. Dia duduk tengah tu. Kan, masa tu lah mereka tak tahu. Mereka tak tahu kata matahari makin mengecut. Mereka tak tahu. Enggak ada bintang hak mati. Masa tu mereka tak tahu. Kan? Lah kita tahulah. Kan? Jadi dia ingat langit jirim langit ni tak berubah. Dia duduk macam tu je. Kan? Jadi sebab tu depa anggap langit jirim langit ni sempurna. Jadi depa sembah. Depa kata hak ni lah makhluk hak sempurna. Kita makhluk tak sempurna. Jadi kalau kita nak sembah Tuhan hak maha sempurna, kita kena pakai perantara yang sempurna. Dan disebabkan benda-benda ni tenggelam timbul, matahari tenggelam timbul, bulan tenggelam timbul, dia pun buatlah berhala mewakili benda-benda tersebut. Ataupun annahum wada'u talsamat muayyanah ala tilka al-asnam wal-awthan thumma taqarrabu ilaiha kama yaf'alu ashabu talsamat. Ada juga ahli falsafah ataupun orang Yunani zaman dulu, mereka ni buat tangkai, talisman. Talsamat ni talisman. Kan? Tangkai. Orang Melayu kata tangkai. Kan? Dan mereka anggap tangkai ni mewakili pergerakan jin tu. Tangkai kan dia macam dia kotak atau tulis satu ni macam nombor-nombor kadang-kadang. Kan? Dia mewakili pergerakan. Biasa pun nombor. Syarah tangkai ni panjang juga. Dia punya falsafah tangkai tu. Tapi kita nak faham. Takkan tulis 1, 2, 3 macam ni. Kata tangkai ni tak ada apa lah. Itu dah 1, 2, 3 dia tak tulis. Lepas tu alif ba jim. Kan?
Takkan tulis ni pun salah. Tak mana syirik dia. I'tiqad tu pasal apa dia tulis? Kita pun heran lah, pasal apa lah dia tulis nombor, dia faham lah bodoh sangat. Kita rasa bodoh lah. Kita nampak dia macam memanglah bodoh tu kan. Tapi dia rasa dia cerdik. Dia masalah nombor ini disembah oleh sebahagian manusia. Matematik, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu kan, disembah oleh sebahagian manusia sebab ajaran Pythagoras kan. Kita semua kenal Pythagoras, tapi kita kenal teorem Pythagoras je lah kan. Tapi kita tak kenal itu tokoh Pythagoras tu apa. Dia ni satu sufi, ulama yang dia di antara tarikat yang terawal dalam dunia ni dia lah. Pasal dia ada anak murid dia, dan anak murid ni dia bai'ah, dan dia ada ajaran rahsia. Dia di antara tarikat sufi yang mungkin kita kata paling awal direkodkan. Pythagoras ni Syekh al-Tariqah kan. Jadi bagi dia alam ni terdiri daripada nombor. Tuhan tu nombor satu. Jadi satu dia kata bukan nombor, satu tu Tuhan. Jadi dia kata mengetahui rahsia nombor ini, itulah tahu rahsia alam. Tahu rahsia alam. Jadi macam mana kita nak harmonikan nombor supaya dia kata kejadian alam ni, kalau kita nak harmoni, kita kena pastikan nombor itu harmoni. Di situ dia susun note muzik kan. Note muzik itu dia based on nombor kan, kiraan. Jadi dia kata kita kena, itulah datang kenapa orang sufi main muzik. Jadi menurut Pythagoras, dengan muzik maka kita dapat mengharmonikan. Bila bunyi itu cantik mengikut turutan nombor yang indah, jadi maka adalah keharmonian alam itu. Jadi kita pun sihat. Kalau tadi sakit, macam orang Melayu kan sebut itu, dia orang Melayu kan dia berkaitan dengan semangat. Jadi kalau sakit tu pasal patah semangat kan. Jadi kalau kita nak sembuh penyakit, kita kena peteri semangat. Jadi kita kena main peteri, main ulit mayang, main apa semua, mentang-mentang tu semualah kan. Pasal dia berkaitan dengan semangat. Macam mana kita nak panggil balik semangat yang hilang kan. Kalau kita kata semangat tu datang dengan bayang, kita kena main wayang. Jadi dibuat wayang kulit dengan jampinya, dengan apanya, dengan kuda kepangnya, apa semua. Itu pemikiran, satu pemikiran kan. Itu falsafah dia kan. Jadi kita heran apa kaitan dengan kuda kepang kan. Awak tak main kuda betul je kan. Dia bukan nak panggil kuda tu, kuda jin tu kan. Ada kata semangat tu kan. Jadi itu dari satu sudut. Pasal perkara nelayan balik, atau kena main ulit mayang, dia kaitan dengan semangat tu kan. Tapi hak ni dia jenis nombor. Jadi dia kata macam mana kita nak harmonikan dengan not muzik. Jadi Pythagoras jadikan bentuk ibadah dia, penyucian jiwa dia berteras kepada dengar lagu, dengar muzik. Itu yang pasal orang sufi tu dia dengar lagu, dengar muzik, gendang, seruling, apa semua tu kan. Kalau pitching dia lari, larilah apa nama, keharmonian alam tu boleh jadi bala kan. Jadi nak tolak bala pun kena menari, menyanyi kan. Dan ini falsafah yang agak besar. Mungkin dia nak kata, yalah, of course lah benda tu diilhamkan oleh syaitan yang sama lah mungkin. Setan nak pergi dekat Pythagoras tu, mungkin dia juga pergi kepada banyak golongan. Sebab kita nampak banyak juga golongan yang faham betul di China, Korea kan. Banyak orang guna muzik untuk memanggil Tuhan kan. Selain daripada konsep getaran, vibration, apa semua tu lah kan. Jadi ini falsafah yang besar. Jadi sebab itu dia tangkai wafak tu dia bentuk nombor ataupun huruf-huruf abjad. Maksud abjad ni dia ada nilai nombor kan. Kalau kata alif tu ada berapa nilai dia, ba berapa nilai, jim berapa nilai, dal berapa nilai. Jadi itu sebenarnya dia mewakili nombor, jumlah nombor. Bila datang
Ibnu Arabi dia tukar jadi huruf. Abjad hawas tu. Abjad hawas hati kalimat tu. Kan? Alif ba jim dal ha waw zai. Kan? Hataya kaf lam mim nun. Jadi dia apa nama setiap abjad ni dia ada nombor nilai. Kan betul yang depa kira nama. Kan? Nama tak kahwin kira nama. Kan? Ada ingat lagi ustaz ada orang sufi. Dia Syekh Tarikat, Naqsyabandi besar. Kan? Tapi dia ustaz ana dululah. Tapi dia cerita dekat kami. Dia masa nak kahwin tu dia kira tu. Setiap calon yang mak pak dia bagi ke dia tu dia kira nama tu sesuai tak sesuai. Kena tak nombor tu. Tapi dia kata bila jumpa bini dia tak kira dah dia tu. Kan? Jadi maknanya apa nama dia pun percaya tu. Kan? Kalau tak sesuai tak kena nombor tu dengan nama jumlah itu tak sasi lah. Ini pahaman. Anda ingat kan pahaman nombor Pythagoras ni dah tak ada, rupanya ada. Baru ni tengok apa channel YouTube tu Closer to the Truth. Dia pasal sains lah, sains. Rupanya masih ramai mathematicians di barat masih percaya teori Pythagoras sampai hari ini. Maksudnya kau percaya nombor tu memang ada kewujudan. Nombor tu memang ada wujud, ada realm dia dalam tu ada 1 2 3 4 5. Dan alam itu berjalan mengikut nombor itu. Lalu tu depa dalam sains hari ni depa begitu mengagumi matematik. Dan memang dalam falsafah Yunani matematik adalah ilmu yang paling utama. Dan Ibn Taymiyah bila dia rad mantik, Ibn Taymiyah sebut matematik memang betul. 1 tambah 1 2 takkan jadi 3. Dia sahih. Dia takkan salah. 30 tambah 50 jawapan dia sama. Hang tulislah macam mana bentuk dia. Hang nak buat titik-titik ke, nak tulis 30 macam ni ke, macam tu ke, guna bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris ke, matematik dia sama, dia tak berubah. Jadi bila mereka melihat matematik ni satu benda yang tidak berubah, dia mujarrad. Dia begitu kekal, dia tidak berubah. Orang falsafah Yunani, dia terlalu memuja benda yang tidak berubah. Sebab tu bagi mereka syarat Tuhan tak boleh berubah. Kesempurnaan bagi mereka tak boleh berubah. Tak boleh berganjak. Jadi sebab tu Aristotle letakkan syarat Tuhan ialah the unmoved mover. Tuhan tu tak boleh bergerak. Bila bergerak dia berubah. Jadi dia bagi mereka benda yang sempurna ni kena duduk statik pegun. Mungkin sebab tu lah mereka suka berhala kan. Berhala kan tak bergerak, duduk congok situ je. Dia bukan ada nak berubah apa dah, kan? Dia bukan boleh nak gawang-gawang tangan, kan? Kau nak sengit-sengit sikit ke? Tak ada, duduk congok gitu. Lepas tu dia pun suka orang mati. Orang mati kan tak bergerak, duduk kejung gitu. Kan? Betul, tengok. Mana ada mereka semua sangat. Kalau mereka semua Tok Guru hai hidup pun, Tok Guru hidup tu macam orang mati, duduk kerah. Duduk atas kursi congok. Kan tak tahu apa. Kan? Mana ada mereka menyembah orang tengah dia bergerak. Kan? Jadi mungkin sebab tu mereka begitu mengagumi benda-benda yang tak bergerak. Kan? Jadi mereka melihat matematik ni satu yang tidak berubah. Mereka mengagumi matematik. Kan? Matematik kata betul, matematik sahih. Tapi matematik tak mewakili realiti sepenuhnya. Ada nombor kita kira tak ada wujud. 0.00000001. Ada tak benda tu? Tak ada. Dia kata dalam kandungan makanan ni ada nisbah 0.00000001 alkohol. Dah 0.0001 tu kosong aja, tak ada. Kiraan saja. Kan? Tu kadang-kadang ni heran. Macam mana orang buat jalan? Tak tahu lah sebab tak. Kadang kita heran macam mana dia boleh buat jalan macam ni. Macam orang nak masuk, nak merge dengan lorong ni. Mungkin dia just based on calculation pakai komputer kot kan. Dia bukan kira, bukan dia sendiri pergi kat jalan tu kan.
Macam mana dia boleh buat tool ni besar? Atau jalan ni kecil? Tool tu kembang semangkuk. Kan? Lepas tu jalan tu punya slim fit. Tengok tool LPP tu kan? Sibik hari-hari Sabtu. Kan? Tu tool Sungai Buloh tu. Kan? Subhanallah. Ajib. Kan? Tapi dia berkata buat kutip tu pasal keselesaan kita guna jalan, tapi tak selesa pun. Tapi nak kata kadang-kadang ada orang pemikiran ya, kita dah calculate betul kita boleh buat. No. Calculation bukan mesti reality. Kan? Bukan mesti benda tu ada pada alam reality sebenar. Kan? Tidak semestinya. Kan? Jadi itu benda Taimiyah kata walaupun matematik ni bagus, dan sebab tu ulama-ulama suka menghabiskan masa terluang mereka kalau mereka tak nak buat apa, mereka suka kira faraid. Kan? Kira faraid. Itu dalam faraid kita ada aun. Maksudnya kalau tak ada aun macam mana nak bagi? Kan? Mestilah kena bundarkan. Pembundaran tu penting. Kan even dalam faraid. Kan aun tu kira macam bundar lah. Kan? Masalah tu kita genapkan. Kan? Kawan ni mati, ada 4 orang bini, tinggal RM50 nak bagi je. Kan? Susah tu. Kalau mati tinggal RM50,000 pun susah, RM50 lagi susah. Kan? Tinggal 5 juta lagi parah. Kan? Parah. Kan? Lagilah dia berabut. Kan? Manusia bukan baik tinggal RM50 tak apalah, ambil lah. Jadi baik habis semua orang. Pakak tolak tak apalah, RM50 ambil lah. Kan? Kalau tinggal 5 juta dah dapat seorang juta lebih lah. Kan? Mana tak puas. Kan? Cuba kalau faraid kita kira ikut mazhab Syafi'i saja. Mampu lompat tingkat. Tak mau. Kan? Nak ikut mazhab Syafi'i sangat. Main faraid belum tentu mau mazhab Syafi'i. Kan? Jadi benda-benda yang mujarab macam ni dia pun cukup suka. Jadi mungkin itu kenapa dia persembah ini dipanggil apa? Talisman ni kan. Tangkai-tangkai untuk bomo. Kan? Dia bagi tangkai kita. Kan? Dia panggil wafak. Kan? Tulis nombor-nombor. Dan yang keempat dia kata annahum wad'u hadhihi al-asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim. Ini juga berlaku lah dalam bentuk nabi-nabi dan orang salih berhala ni. Wa za'amu annahum mata ishtaghalu bi'ibadati hadhihi at-tamathil fa inna ulaika al-akabir takunu syufa'a lahum 'inda Allah. Bila mereka sembah berhala yang mewakili nabi atau orang salih ni, dia akan jadi perantara syafaat di sisi Allah Taala. Wa nadhiruhu fi hadha az-zaman, zaman Fakhr Razi mati abad ke-7 Hijrah, 600 lebih. Dia sebelum Ibn Taimiyah, dia sezaman dengan Ibn Arabi. Kan? Dan Ibn Arabi pujuk dia ikut tarekat, tapi dia tak mau. Dan mereka ada balas-balas surat. Kan? Jadi Fakhr Razi ni, dia kata, seumpama di zaman kita ni, zaman dia tu. Ingat, zaman Ibn Arabi, 600 lebih, ini adalah zaman Islam datang ke tanah Melayu. Interview Mujahidah. So kena betulkan, kena ingat timeline. Okey. Islam mula datang dengan kemuncaknya ke tanah Melayu, wujudnya kesultanan Melayu zaman Islam ketika itu diwakili oleh Ibn Arabi. Bila sebut ulama dia adalah Ibn Arabi. Okey? Dan Fakhr Razi. Okey. Sesuai bila kita nampak timeline tu senang. Kan? Kalau tidak kita nak tanya, apa siapa Melayu tu? Kan? Betul Abu Yahya kata, Melayu ke apa? Tak ada. Dia bukan isu Islam tu main benar-benar. Orang kata mungkin Islam orang Melayu ni main daripada India, main daripada China. Tidak, orang kata, Hamka kata Islam zaman tu macam mana? Tu point dia. Kan? Sama saja. Walaupun dia main daripada Arab, tapi Islam itu apa? Versionnya. Kasih? Kalau tidak, apa makna cerita kitab Bahrul Lahud dijunjung daripada pantai Aceh sampai istana? Tak, kitab Bahrul Lahud, kitab awal, paling awal, kitab Aqidah Nur Muhammad.
kitab Martabat 7. Kan, bayangkan masa kitab tu sampai dijunjung daripada pantai Aceh tu pi sampai Istana. Kan? Benda kitab tu tak ada apa-apa, berapa lai lah. Kan? Cerita pasal Nur Muhammad macam mana jelma Tuhan jadi alam. Kan? Tapi itulah kehebatan pengenangan wahdatul wujud masa tu. Kan? Dia kata seumpama pada zaman ini ishtighalu kathirin minal khalqi bi ta'zimi quburil akabir. Seperti mana orang zaman dulu sibuk mengagungkan kubur orang-orang besar, nabi, wali-wali. Ala i'tiqadi annahum idza 'azzamu quburahum, dengan i'tiqad kalau mereka mengagungkan kuburan mereka, fa innahum yakununa syufa'a lahum 'inda Allah. Maka tuan kubur ni jadi syafaat di sisi Allah Taala. Ini dia rabitah kubur ni dalam Naqsyabandi. Kan kita belajar Naqsyabandi tu dia ada dua rabitah kan. Rabitah untuk syekh yang hidup dengan rabitah kubur. Bahkan Naqsyabandi tu sendiri pergi ambil tarekat dalam kubur kan. Betul tak? Ingat tu masa dekat azan Ali hak lama tu kan, kita duduk itu ada whiteboard belah sini. Kan? Kita cerita, kita kata dalam silsilah tarekat Naqsyabandi itu dia ambil tarekat itu, dia tengah rabitah dekat kubur tu, dia diserap masuk dalam kubur tu kan. Tu dia bai'ah dalam kubur alam barzakh. Tu hebat tu. Kan? Itu dah cerita betapa agungnya kubur, tapi mati tak bersedia. Hidup berfoya-foya. Kan? Tapi agung kubur. Kan? Dia kubur ni satu fitnah besar. Fitnah kubur bila Ummu Salamah dengan Ummu Habibah cerita dekat Nabi tentang gereja-gereja yang mereka tengok di Habasyah, di Ethiopia, Eritrea tu Habasyah lah. Ya, Nabi kata ulaiki idza mata fihim ar-rajul as-salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaiki syirarul khalqi 'inda Allah. Depa tu orang Nasrani tu, Nabi kata bila mati orang salih, banaw ala qabrihi masjidan, mereka bina kubur sebagai tempat ibadat. Ya. Dan mereka lukis segala gambar-gambar tu. Padri gambar apa, gambar Tuhan, gambar Nabi Isa. Kan? Entah betul entah tidak. Kalau Afrika, Nabi Isa tu warna hitam. Kalau pergi tengok di patung Jesus orang putih, macam orang Eropah. Kan? Tapi Nabi Isa bukan orang putih, bukan orang Afrika. Dia orang Bani Israel. Bani Israel tu macam Arab. Kan, Bani Israel dengan Arab Musta'ribah sepupu. Kan? Jadi macam orang Palestin lah betulnya. Kan? Jadi mereka pun buatlah patung-patung tu. Nabi kata ulaiki syirarul khalqi 'inda Allah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Nabi dah nazak. Nabi kata apa? La'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara. Laknat Allah atas Yahudi dengan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadat. Ummul Mukminin Aisyah kata apa? Yuhadhdhiru ma sana'u. Nabi larang, Nabi memberi amaran, jangan kita buat macam ni. Jadi fitnah kubur ni besar. Kan? Tengok macam Pope tu kan. Dia orang Nasrani dia percaya Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa disalib, lepas tu hidup balik, lepas tu naik langit. Dia serahkan kunci syurga kepada Petrus, Saint Peter, ketua Hawari. Ketua ni nama Petrus, orang putih sebut Peter, Saint Peter. Kan? Dan didakwa Saint Peter ni kemudiannya dia pergi berdakwah mati dekat Rom. Jadi mereka kata kubur dia tu, itulah Basilica of Saint Peter tu, tempat Pope duduk tu. Jadi pasal apa Pope duduk kat kubur Saint Peter? Pasal Pope tu nak pegang kunci syurga pula. Tu dia. Dia dahsyat. Kan? Jadi siapa dapat duduk kubur dia? Macam waris. Pegang kunci syurga. Dia dahsyat.
Jadi tengok, ni zaman Fakhr Razi, dan inilah zaman mulanya orang Islam Sufi ni, dia sembah kubur. Lepas tu datang Ibn Taymiyah lawan benda ni. Okay? So makna perkataan Fakhr Razi, wa nadhiru hadha zaman ishtighal kathir min al-khalq, makhluk ni siapa depan ni? Orang ni yang dia kata orang ni siapa? Orang Sufi lah. Orang Sufi yang Imam tu zaman dia tu. Orang Syiah, orang Rafidah. Walaupun yang start tu Syiah Rafidah. Syiah Rafidah, Syiah Bani Ubaid, Fatimin. Mereka yang start bina kubur. Bina kubur, betul dia bina kubur raja-raja. Kan? Lepas tu main kerajaan Mamluk, lepas tu Sultan Qalawun tu orang kata dekat dia, kita ni bina makam segala raja kita bina, makam Nabi tak bina pun tu. Tak bubuh satu kubah pun. Tu dia bubuh kubah tu. Bubuh kubah putih, lepas tu bubuh kubah hijau. Kan? Tapi nak kata inilah i'tiqad depa apa? Syufa'a lahum. Perantara syafaat. Okey? Wa khamisuha, yang kelimanya, annahum i'taqadu anna al-ilaha nurun 'azim wa anna al-malaikata anwar fad'u ala surati al-ilahi al-akbar as-sanam al-akbar ala surati al-malaikah surah ukhra. Jadi yang sembah malaikat. Kata kalau Tuhan tu cahaya yang besar, malaikat cahaya kecil, jadi kita sembah malaikat. Sembah malaikat, buat patung malaikat. Yang keenam, la'alla al-qauma hululiyah wajawazul hulul al-ilah fi ba'd al-ajsam al-'aliyah al-syarif. Dan juga ada ini, tapi tengok ini nombor 6. Nombor 6 ini kemungkinan yang kecil juga, iaitulah ada orang i'tiqad Tuhan meresap dalam banyak benda. Ini juga i'tiqad macam ajaran Hindu. Tuhan kan dia boleh avatar. Dia menjelma dalam pelbagai bentuk. Kan? Tuhan turun jadi Krishna. Kan? Jadi Krishna itu dia macam orang Kristian anggap Tuhan turun menjelma sebagai Isa. So ini juga di antaranya. Kerana dia anggap benda tu jelmaan Tuhan, bukannya Tuhan itu sebenar-benarnya. Jadi ini Fakhr Razi sebut 6 kemungkinan. Satu pun tak ada. Daripada 6 ni tak ada pun tafsiran syirik ni berlaku sebab depa i'tiqad berhala itu mencipta atau wujubul wujud. Tak ada. Semuanya balik kepada makna ibadat, makna ubudiyah, perhambaan diri semata-mata. Okey? Jadi jelas Fakhr Razi sendiri tak ada iktiraf apa yang didakwa oleh sebahagian golongan Asy'ariyah pada zaman kini. Tengok dalam tafsir Al-Baghawi. Bateri mati dah. Mana dia pun tukar bateri. Bateri tak ada. Tadi dia kata tukar bateri. Tapi kita cakap dia dengar kan. Cuma depa lagi nak rekod tak ada atau apa. Tapi dia pakai ni tak apa. Tak apa kot. Tukar. Tukar bateri lah. Okey. Ada lagi. Okey. Bismillah. Muka dah. Okey, dalam tafsir Baghawi, dalam surah Az-Zumar pula, ayat 3. Tadi kita itu surah Yunus ayat 18, ini surah Zumar ayat 3. Allah sebut ala lillahi dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Dalam surah Az-Zumar ayat 3, satu lagi Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita alasan ta'lil illah orang musyrikin pasal apa dia buat syirik. Kalau dalam surah Yunus tadi disebut syufa'a, perantara. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah.
Dalam surah Az-Zumar satu lagi dia berkata, Allah kata ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah Ta'ala lah agama yang tulus, yang suci, ibadat yang tidak ada sekutu padanya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, ay min dunillahi awliya, yani al-asnam. Sedangkan mereka yang menyembah yang lebih rendah daripada Allah, menyembah selain Allah Ta'ala, berhala-berhala ni. Apa dia berkata? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ma di sini ma nafi. Ma na'buduhum, tidaklah kami sembah mereka. Mereka, tok wali, nabi, malaikat. Ma na'buduhum, kami tak sembah mereka ni semua. Illa, melainkan satu-satu sebab hak kami sembah ni bersama. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya mereka ini mendekatkan kami, bagi kami dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, supaya mereka bawa kami dekat dengan Tuhan. Perantara, balik kepada makna syafaat. Balik makna syafaat. Qala Qatadah, kata tafsir Baghawi, kata Qatadah Ibn Da'amah As-Salusi rahimahullahu ta'ala, wa dhalika annahum idza qila lahum, demikian itu kerana orang musyrikin apabila ditanya kepada mereka, man rabbukum, siapa Tuhan yang cipta kamu, wa man khalaqakum, siapa yang cipta kamu, wa man khalaqas samawati wal ard, siapa cipta langit bumi. Qalu Allah, dia pun semua jawab Allah. Orang musyrikin kata Qatadah, bila ditanya kepada mereka, siapa cipta kamu, siapa cipta langit, siapa jaga kamu, siapa bagi rezeki, dia pun jawab Allah. Fayuqalu lahum, maka ditanya balik kepada mereka, fama ma'na ibadatikumul awthan, habis tu apa makna kamu sembah selain Allah? Jadi kamu nak sembah berhala, tok wali, kubur, batu, kayu, pokok dan semua, apa sebab? Apa illah? Apa justification dia? Aha. So apa jawapan mereka? Qalu liyuqarribuna ila Allahi zulfa, supaya benda-benda ni semua mendekatkan kami kepada Allah dengan lebih dekat. Seumpama dia kata illa liyuqarribuna ila Allahi taqriban wa yashfa'u lana 'inda Allah. Itulah untuk syafaat kepada kami si Allah. Kami ni hamba berdosa, banyak buat salah. Kami orang yang tidak sempurna, tak perfect. Jadi kami kena cari benda yang perfect sebagai perantara supaya Tuhan dengar permohonan dan doa kami. Tuhan kata innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan hukum antara mereka pada hari kiamat dalam perkara yang mereka selisihi ini, urusan agama ini. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak membimbing, tidak memberi petunjuk hidayah taufik kepada orang yang pendusta, berdusta dengan mengatakan sembahan mereka bagi syafaat. Kafar, sangat kufur dengan tauhid kepada Allah. Ini ayat dan tafsiran Al-Baghawi. Bahawa bahkan dia bersalah Qatadah anak murid Ibn Abbas, tabi'in. Kan? Jadi menunjukkan bahawa salah faham bahawa orang musyrikin syirik mereka bukan pada wujubul wujud, bukan pada penciptaan. Dan memang orang musyrikin tak pernah mengaku pun berhala mereka mencipta alam. Bahkan mereka mengaku Allah Ta'ala cipta alam. Alam ni makhluk diciptakan, baharu ada, dicipta oleh Allah. Ini i'tiqad Abu Jahal. Kan? Ini masalah ngaji punya panjang. Lah kali tak lepas aku Abu Jahal. Kan? Maknanya Abu Jahal pun, kalau setakat nak kata kat dia Allah Ta'ala cipta alam, Abu Jahal tak perlukan dalil hudus pun, dia percaya begitu je. Kan? Tapi
Yang menjadi perselisihan antara Nabi dengan orang musyrikin ialah pada ubudiyah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu cerita dia. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Itu cerita dia. Itu pemisahan yang menjadi pemisah. Lakum dinukum waliyadin. Pasal tauhid ibadah. Okey. Dalam surah Al-Ankabut ayat 61, ini dalam tafsir Ibn Ashur, Tuhan kata, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Dan jikalau kamu tanya mereka orang musyrikin, siapa cipta langit, bumi dan menjalankan matahari dan bulan? Pastilah mereka menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka boleh dipesongkan? Kata Ibn Ashur, هذا الكلام أعيد إلى قوله والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Ayat ini masih menceritakan tentang orang yang Tuhan sebut dalam surah Ankabut ayat 52, iaitulah mereka yang beriman dengan batil dan kufur dengan Allah, mereka lah orang yang rugi. Jadi siapakah orang yang beriman dengan batil dan kufur dengan Allah ini? Iaitulah golongan ini. Yang mana bila kamu tanya mereka, siapa cipta langit, bumi, matahari, bulan, dia berkata Allah, lepas tu dia pergi sembah lain Allah Ta'ala. Ta'jiban min naqa'idhi kufrihim. Tuhan nak mentakjubkan kepada kita betapa dahsyatnya kontradiksi mereka. Macam mana mereka boleh mengaku satu perkara yang sepatutnya melazimkan mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah, tapi dia pun buat lawan. Contradiction. Ayhum kafaru billah. Mereka kufur dengan Allah. Mereka tak sembah Allah secara tauhid. Mereka tidak mentauhidkan Allah. Wa in sa'alahum sa'il. Tapi kalau ada orang tanya kepada mereka, amman khalaqas samawati wal ard, siapa yang ciptakan langit dan bumi? Ya'tarifu bi anna Allah huwa khaliqu dhalik wa la yuthbituna li asnamihim syai'an min al-khalq. Intabihu jayid tadi Ibn Ashur, ulama Syiah juga, ulama besar dalam tafsir, kan, ulama zaman kita lah. Kita bawa apa zaman ni, kan, daripada zaman salaf Fakhr Razi sampai zaman moden, kan. Ni Syekh Ustaz Zaitunah ini, kan, dia kata mereka mengaku bahawa Allah lah penciptanya dan mereka tidak mengisbatkan bagi sembahan mereka satu pun sifat penciptaan. Fa kaifa yaltaqi hadha ma'a iddi'aihim al-ilahiyyah li asnamihim. Jadi macam mana boleh seragam dakwaan mereka kata sembahan mereka itu adalah ilah. Jadi maknanya orang musyrikin tak mendakwa kata sembahan mereka mencipta. Walidzalika qala Allah, sebab itu Allah Taala kata fa anna yufakun, ay kaifa tusrafuna an tauhidillahi wa an ibtali isyrakihim bihi ma la yakhluqu syai'a. Yani bagaimana mereka dikalihkan daripada mentauhidkan Allah dan membatalkan syirik dengan apa yang tidak mencipta. Jadi macam mana mereka boleh terkalih? Jadi songsang. Sepatutnya kalau dah mengaku Allah Ta'ala yang mencipta semata-mata, jadi Allah sajalah yang disembah. Tapi ini sudah songsang, terbalik kuang, kan, dia lebih teruk daripada keluarga 69, kan, keluarga 69 halal, sah, kahwinan dia faham. Hak ni tak sah, ibadat ni tak sah. Ini sangat dahsyat, kan, pemikiran yang di luar daripada logik. Dan ini sebab tu kita kena hati-hati. Setengah orang dia suka cakap, bila dia tengok orang buat benda syirik, orang buat benda bid'ah, dia kata ni lah golongan ni mendahulukan logik daripada syariah, mendahulukan akal daripada. Salah. Mereka buat syirik, buat bid'ah, mereka tak logik.
Kalau logik tak buat benda tu. Orang tidak buat syirik kerana logik, pasal tak logik. Faham tak? Sebab itu orang sufi dia selalu sebut kita kena ikut hati, bukan ikut akal. Kan? Orang sufi dia ibadat dia dibina di atas emosi, perasaan, apa yang dia rasa. Lepas tu dia berkata masing-masing kena cari Tuhan. Kena rasa pengalaman. So mana yang sesuai pakailah. Kalau hang sesuai dengan cara menari, hang menarilah. Kalau hang rasa hang dekat dengan Tuhan dengan cara hang berlakon, berlakonlah. Kalau hang dekat dengan Tuhan dengan cara hang rempit, rempitlah. Kan? Rempit tu dah dekat dengan akhirat, tapi dengan Tuhan tak tahulah. Kan? dekat dengan akhirat tu confirm. Tapi dekat dengan Tuhan belum tentu. Tak makna you pergi dunia alam akhirat dia dekat dengan Tuhan. Kan? Tapi kita nak kata bagi mereka agama ni ikut perasaan. Bagi mereka kata nak menuju Tuhan ni ada banyak jalan, kata. Banyak jalan betul. Ada sembahyang duha, sembahyang rawatib, sembahyang puasa Isnin Khamis, puasa Syaban, puasa Selang Senin, betul banyak. Tapi banyak ni Nabi bagi. Bukan masing-masing cara. Kan? Dia kata at-tariqu ila Allah ka'adadi anfasil makhluqin. Jalan menuju Allah sebanyak bilangan nafas makhluk. Kan? Kita kata ayat ni kena betulkan. Apa makna ka'adadi anfasil makhluqin? Nabi memang tunjuk banyak jalan. Kan dalam hadis kita belajar, tidak ada hari yang terbit padanya matahari melainkan atas setiap tulang-tulang anak Adam, sendi anak Adam, Nabi kata ada sedekah. Dan banyak benda nak kena buat. Kan? Ibadat ni banyak. Syariat ni luas. Jangan kita jadi sempit macam puak-puak kita sebut tadi tu. Kan? Sebut solat pun dah lah. Dia hadkan syariat tu kepada solat, puasa, zakat, haji. Lepas tu dia hadkan kepada hak fardu saja. Sembahyang 5 waktu. Kan? Puasa Ramadan saja. Kan? Zakat dia kira zakat fitrah saja. Kan? Zakat lain tak kena. Kan? Lepas tu haji, dia kena haji fardu sekali seumur hidup je. Kan? Dia tak kena lain lah. Padahal kita ada sembahyang sunat. Kan? Lepas tu bila ada orang apa? Orang rahiyah ke apa yang sebut kan? Kata sembahyang rakaat sehari 17 kata. Kau ni yang jalan sesat. Dah hang yang tak reti. Hang tu malas sembahyang memanglah. Hak 5 waktu tu pun tak cukup. Kan? Diskaun lagi. Dah lah diskaun. Lepas tu dengan tak sempurna pula lagi. Allahu Akbar kabira. Kan? Kalau boleh sembahyang Jumaat tu nak main hak cukup-cukup rukuk rakaat kedua. Kan? Kalau boleh nak main masa imam betul-betul dekat imam nak rukuk rakaat kedua, dia kata cukup dapat 1 rakaat tambah rakaat dapatlah Jumaat. Kan? Tu Jumaat. Kan? Tapi nak kata betapa kita ni jauh dengan ibadat. Kan? Habis-habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pum, cabut lekuk. Kalau cabut lekuk saya tak apa. Terbuka dengan rambut terbaik. Kan? Kalau londehkan lekuk saya tak apa. Londah tu terbuka habis semua bawah. Kan? Keluar masjid tu dia macam keluar dari disko. Wih, dia ni main mana-mana? Main pada masjid lah. Awak tak macam masjid pun. Kan? Subhanallah. Masuk masjid macam masuk disko, keluar masjid macam keluar disko. Itu hak sembahyang, bagus lagi lah. Kan? Ada hak tak sembahyang, pakai tudung. Kan? Make up mengalah sampai orang pun ingatkan traffic light. Kan? Kawan depan tu kat belakang punya dah, bini kau tu. Kan? Lepas tu masuk waktu sembahyang. Tak habis sembahyang. Tak bawa telekung, dia kata. Bawa telanjang kan? Kan? Dengan tudung dengan apa tak cukup lagi. Kan? Maknanya dia tak yakin dia tutup aurat. Nampak tak? Dia tak yakin dia tutup aurat. Padahal aurat sembahyang kan ringan je.
Dia orang berat ni duduk sembahyang. Kan? Lepas tu orang perempuan kalau duduk dalam rumah, dia pakai t-shirt, dia pakai apa, boleh dia sembahyang tu? Boleh je, asalkan dia bubuh stokin kan, dia bubuh lengan panjang itu kan, bubuh tudung pendek, boleh nak sembahyang. Bukan nak kena bubuh sebelum lekung. Lekung tu kan nak pergi pasar raya, boleh lah kan, tutup habis semua kan. Ini tak, masa sembahyang tu dia bubuh, untuk keluar rumah tu dia lepas habis semua kan. Lepas tu bila waktu sembahyang, pasal ni susah nak ni, gincu tak lepas. Sekejap lagi nak cari bukan mudah. Tadi dah 2 jam kan. Ini sekejap lagi kalau cuci kan, jenuh. Jadi masalah hak tudung pula tak sembahyang kan. Kawan tadi rambut abang-abang boleh sembahyang kan. Ini kacau juga. Ini satu masalah kan. Tu bagi cerita orang perempuan lah kan. Orang lelaki pun ada masalah dia juga. Orang lelaki kan dengan masalah sembahyang jemaah kan. Kat RNR tu kan takut cepat sembahyang kan, takut kena ni imam kan. Sembahyang subuh asar dia boleh lagi kan. Kena sembahyang maghrib isyak dia letak kan. Jadi hang tak yakin kan, lama ni yang baca Fatihah tak betul kan. Dia yakin tak yakin kan. Fatihah kalau tak betul kan, kata jadi imam yang seorang tak sah kan. Dia kena betul, kena belajar lah kan. Dia tak yakin jadi imam, betul nak cepat kan. Jadi masing-masing sembahyang masing-masing. Dah lah surau yang jadi imam pula satu cerita lagu lain. Dah lah surau tu kecil saja kan. Dia perhentam baca panjang-panjang. Baca Quran okeylah panjang sembahyang, kau nak tunggu orang masuk. Lepas sembahyang doa tu, hak tu tak tahan tu. Orang tergedik-gedik tunggu nak sembahyang. Sembahyang maghrib pula tu kan. Kalau kita baca Syafi'i, maghrib tu lah pendek kan. Dia boleh bantai doa panjang-panjang tu dah, ya Allah Rabbi. Itu tak ada kefaqihan. Siapa tak doa segi takut orang tuduh Wahabi pula. Wah, itu lagi bahaya dah kan. Habis semua nanti kan. Doa pendek pun tuduh Wahabi. Ya, kata tak doa. Itu doa pendek Wahabi itu. Semua kan. Kami di sama-sama sekolah kan. Bila kita doa pendek, kata tu Wahabi doa pendek. Doa pendek pun salah Wahabi juga. Apa cerita tak tahu, tak faham. Jadi masalah. Padahal doa Nabi memang pendek-pendek pun. Nabi doa dia himpun kan. Bukan doa panjang-panjang, jela-jela, larat-larat. Sebut habis semua benda kan. Jadi ini juga satu dalil lagi bahawa esensi syirik itu bukan pada i'tiqad rububiyah, tetapi i'tiqad uluhiyah. Kan? Jelas daripada perkataan para ulama, bukan saja ulama yang dilabel sebagai Wahabi. Ini bukan ulama Wahabi ni yang kita main ni. Fakhr Razi Imamul Asy'ariyah. Kan? Tahir bin Ashur, walaupun dia bukanlah strict sangat dengan Asy'ariyah, tapi dia juga orang yang terima ilmu kalam. Kan? Al-Baghawi lah yang kita main. Baghawi tadi Salafi lah, tapi daripada salaf tabi'in. Tafsiran. Okey. Ini tafsir Fakhr Razi lagi, kita bagi puas hati. Dalam surah Yusuf ayat 106. Ini penting ayat. Dan kalau kita buka tafsir ulama salaf, di sini kita akan nampak perbezaan bagaimana ulama salaf membahagikan tauhid rububiyah uluhiyah. Esensi dia ada pada tafsiran ulama salaf pada surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah melainkan dalam keadaan mereka syirik. Yang berkata Wahabi kata orang musyrikin ada tauhid rububiyah. Salah. Quran sebut beriman lagi. Pasal nafi iman di sini didatangkan dengan istisna. Illa wa hum musyrikun, beriman dalam keadaan syirik. Jadi iman mereka ditolak, tidak diterima. Ada satu hal ditolak, satu hal kita sembahyang bukan confirm yang kita diterima. Tapi dari sudut hukum, siapa sembahyang
Dia kira dia sembahyang lepas daripada hukuman. Kan? Tapi adakah confirm yang dia terima? Satu hal yang lain. Amma qawluhu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun fal ma'na annahum kanu muqirrina biwujudil ilah. Makna tidaklah beriman kebanyakan mereka dengan Allah melainkan dalam keadaan mereka orang syirik. Maknanya kata Fakhr Razi bahawa mereka mengakui kewujudan Tuhan. Bidalil qawlihi, dengan dalil firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Surah Luqman ayat 25. Illa annahum kanu yuthbituna lahu syarikan fil ma'budiyah. Allahu akbar. Tetapi yang jadi syirik, mereka mengisbatkan bagi Tuhan sekutu dalam ibadah. Itu poin kita. Hak ni Syekh Ahmad Dua Abang ni. Faham tak? Hak ni lah yang kita dah habaq rububiyah, uluhiyah ni, hak ni lah. Hak Fakhr Razi sebut ni lah. Bukannya ada siapa sebut. Kan? Uluhiyah, rububiyah ni bukan cerita salafi tak salafi. Dia memang ini telah diterima oleh Asy'ariyah, Maturidiyah. Asy'ariyah, Maturidiyah zaman dah yang tak erti bahasa. Kan? Padahal benda tu disebut dalam kitab-kitab Maturidiyah, memang disebut. Bahagian uluhiyah, rububiyah. Ada. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هم الذين يشبهون الله بخلقه وعنه أيضا أنه قال نزلت هذه الآية في تلبية مشرك العرب لأنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. dalam riwayat hadis Sahih Muslim, memang betul. Dalam Sahih Muslim, Ibn Abbas meriwayatkan talbiyah orang musyrikin. Orang musyrikin talbiyah dia macam mana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Ibn Abbas kata Nabi bila dengar orang musyrikin talbiyah kat situ, Nabi kata qad, cukup, jangan tambah. Pasal apa dia ada tambah? Dia nafi, illa syarikan huwa lak. Tamliku illa syarikun huwa lak. Tamliku huwa ma malak. Kecuali sekutu engkau. Dia main kecuali ni masalah. Dia pergi kecuali. Dia kata Tuhan tak nak sekutu kecuali sekutu yang merupakan milik engkau, makhluk engkau. Engkau memilikinya dan apa yang dia miliki juga milik engkau. Oh, macam tu. Dia mengaku. Bukan saja dia mengaku berhala dia itu makhluk. Miskin, fakir pula tu. Sebab tu bila Nabi larang orang musyrikin, kan, sembelih untuk berhala, dia kata apa? Dia kata, apa nak sembelih untuk Allah? Allah kaya, berhala miskin. Apa? Alasan dia apa? Tu punya cerdik bagi alasan. Dia kata, Tuhan Allah Ta'ala bukan perlu dah kita nak sembelih-sembelih. Dekat dia, tak perlu nazar. Pasal apa? Mereka nazar kepada orang berhala, tak nazar kepada Allah Ta'ala. Pasal dia berkata, berhala yang perlu nazar. Berhala miskin, tak ada apa. Kan? Mereka tahu, berhala mereka miskin, fakir. Ya? Bukan sekadar, tak ada langsung ciri-ciri rububiyah pada berhala mereka. Kan? Orang sufi semua Tok Syekh dia pun lebih dahsyat daripada tu. Kan? Orang sufi kan dia i'tiqad. Untuk wali ni ada yang jaga angin, jaga awan, jaga hujan. Kan? Orang musyrikin pun tak i'tiqad macam tu. Kan? Dia pula tahu kata berhala dia tu perlukan kepada bantuan. Miskin dia kata. Dan banyaklah Ibn Abbas meriwayatkan orang Mekah kata Allahu Rabbuna wahdahu la syarikalah al-malaikatu banatuh. Ada yang kata malaikat anak perempuan Allah. Itu juga yang terbentuk syirik. Jadi persembah malaikat. Dia kata anak perempuan. Tuhan kata tilka idzan qismatun dhiza. Qismatun dhiza. Pembahagian yang jelek. Tengok Tuhan guna kalimah dalam surah An-Najm. Tilka idzan qismatun dhiza. Kalimah dhiza, dhiza ni ganjil, pelik. Tak masuk akal.
Tapi dia perkataan yang ganjil, yang orang tak jangan guna. Jadi setengah orang telis dia kata, ni Quran tak fasih, tak balaghah. Pasal guna perkataan yang orang tak guna. Kita kata di sini fasih. Pasal apa fasih? Pasal Tuhan nak bagi tahu kata perbuatan syirik ni sebut pun pelik lah. Dia kata makna kalimah tu pun pelik. Tuhan guna kalimah dhiza nak bagi kita rasa pelik, rasa tak betul, rasa luar tabi'i semua syirik ni. Kan? Rasa memang abnormal betul. Memang dia luar kepada kewarasan. Sampai perkataan tu nak sebut pun dari segi susah pasal dia dhiza. Ada huruf dha, ada huruf zain. Lepas tu dia kalimah yang jarang dengar. Orang Arab saya kena buka kamus nak faham apa dia makna dhiza ni. Kan? Dan makna dia pelik. Tak betul. Sampai terus tu Tuhan didik kita menjadi anti syirik. Tuhan kata pembahagian orang musyrikin. Orang musyrikin dia tak suka anak perempuan. Betul tak? Dia tak suka anak perempuan. Tapi malaikat dia ni semua anak perempuan Tuhan. Tuhan kata macam mana? Hak perempuan semua dia bagi kat Tuhan. Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manah ni semua betina. Kan? Tuhan kata iyad'una illa inatha. Mereka semua betina, Tuhan kata. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka semua tu semuanya syaitan yang ganas. Syaitan yang jahat. Yang memberontak kepada Tuhan. Sampai terus tu. Tapi mereka sendiri dapat anak perempuan dia tak suka. Perempuan ni adalah bagi mereka kejadian yang tak elok. Kalau dalam fahaman Aristotle, bagi dia perempuan ni adalah asalnya lelaki yang cacat, manusia cacat. Manusia tu adalah lelaki. Betul. Setengah orang heran pasal apa orang putih sebut manusia tu man. Pasal apa man, kalimah man mewakili manusia. Kan dalam terjemahan Bible katanya, God is not a man. Tuhan bukan manusia. Kan? Dia tak terjemah Tuhan bukan lelaki. Manusia. Kan? Pasal apa? Dia panggil chairman. Kan? Pasal dalam fahaman bahasa orang Eropah, orang Yunani, Greek dulu, dan fahaman itu mempengaruhi Eropah Timur dan Barat. Manusia itu adalah lelaki. Orang perempuan ialah manusia yang cacat. Dia tak cukup sempurna sifat. Begitu hina dia menghina orang perempuan. Ini masyarakat pandangan jahiliah. Orang jahiliah zaman Nabi SAW, jahiliah Mekah lebih kurang dahsyat. Bagi dia pun perempuan ni hak milik, diperdagangkan. Kan? Kalau mak tiri dia, pak dia ada bini mati, siapa yang dapat cukup dulu perempuan tu dia punya. Mati je pak dia, anak-anak ni akan berebut mak tiri tu. Kan? Siapa dapat cukup dulu dia punya. Kan? Lepas tu dia halang kalau ada anak perempuan dia yang apa? Yang dia jaga anak-anak yatim, anak pedakan dia tak bagi kahwin. Siapa nak kawal harta pusaka. Sampai Tuhan kata fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Orang musyrikin ni punya orang Arab ni perangai dia. Sampai Tuhan suruh kahwin 2 3 4. Dah buluk sangat. Jangan duk halang anak menakan. Anak menakan dah nak kahwin. Jangan duk makan harta anak yatim. Kan? Dia kahwin banyak, lepas tu dia ambil harta anak menakan dia. Kan? Lepas tu Tuhan kata fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kamu takut kamu tak boleh berlaku adil kepada anak yatim, kahwinlah 2 3 4 saja, cukup, jangan lebih. Kan? Pasal apa lebih daripada 4 ni confirm tak boleh buat apa. Kan? 2 pun terkulai. Kan? 3 lagi teruk. 4 meleleh. Kan? Kalau kahwin 5 6 confirm zalim. Confirm zalim. Kan? Terus kahwin 2 pun zalim macam teruk. Kan? Manusia. Pasal apa dia ada perasaan. Dia sudah sayang dekat bini dia lebih. Kan? Segala benda semua dia bagi kat bini tu, hak bini tu ni semua hak tua-tua saya dia bagi. Kan? Hak buruk-buruk
hak second hand. Hak second wife dapat hak yang first hand. Hak first wife dapat second hand. Kan? Pasal perempuan tu jadi barang dagangan. Kan? Tapi dalam Islam cukup adil. Kan? Mana boleh even giliran kena qada. Kalau tak qada tak boleh kena qada. Penat tu. Kita sehari dah seminggu ada 7 hari saja. Bayangkan. Kan kalau terlepas balik rumah bini ni. Kan? Terlepas seminggu nak kena qada. Kan bukan boleh biar macam tu saja. Umur tak panjang dah tu. Kan? Jadi Tuhan beratkan. Pasal apa beratkan? Pasal nak jaga kedudukan wanita. Baik kahwin lebih supaya wanita tidak diperalatkan. Jangan ambil perempuan simpan. Kalau tak bagi kahwin lebih, dia ambil perempuan simpan. Perempuan simpan tak nak nilai. Dia bukan benda waris tetap. Kan? Tak dapat apa. Ini kalau bini 4 orang, 4 dapat hak faraid sama. 1/8 tu dia kongsi sama rata. Kan? Bukan bini tua saya dapat 1/8. Ini tak ada, ikam bini tua pegang saja lah. Kan? Seolah macam dia dapat 1/8. Bukan. 1/8 tu bagi 4 lah. Kena letak 4 dalam jalan faraid tu kat depan tu. Kan? Menjaga wanita. Tapi mereka orang musyrikin pelik. Tuhan nak perempuan, mereka tak suka nak perempuan. Tak suka perempuan. Ada di antara perkataan orang musyrikin, qala abadatul asnam rabbuna Allah wahdah wal asnam syufa'a'una indah. Berkata penyembah berhala, Tuhan kami Allah saja satu. Tetapi berhala ni syufa'a, pemberi syafaat, perantara. Kan? Waqalat al-yahud, Yahudi kata rabbuna Allah wahdah, Uzair ibn Allah. Yahudi kata Uzair anak Allah, orang Nasrani kata Al-Masih ibn Allah. Waqala abadatu syamsi wal qamar, penyembah matahari dan bulan kata rabbuna Allah wahdah, Tuhan kami adalah Allah. Wa haula'i arbabuna, yang lain-lain ini adalah Tuhan kecil. Kan? Adapun orang Muhajirun dan Ansar kata rabbuna Allah wahdahu la syarika ma'ah, Allah sahajalah Tuhan kami, tiada sekutu baginya dalam ibadah. Nampak? Jadi ini adalah bukti. Dan kita bawa perkataan ulama. Cerita ulama salafi ni banyak dah. Tapi nak kata benda ni benda yang sepatutnya menjadi kesepakatan. Untuk kita bersepakat, esensi tauhid ialah mentauhidkan dalam ibadah. Jadi menyembah selain Allah Ta'ala, semua kubur, semua kayu, semua pokok, semua tangkai, semua Tok Wali, bukan mesti kena i'tiqad Tok Wali ni adalah Tuhan yang mencipta, ya? Bukan syarat. Tapi kenapa mereka boleh terpesong? Kenapa berlaku pemesongan? Ini kita kena bawa kepada next class. Dia ada 3 konsep yang salah dalam ilmu kalam yang menjadi punca segala masalah yang kita ada hari ini. Konsep ilah, Tuhan tu sendiri, makna kalimah ilah dan konsep uluhiyah. Ya, setengah mereka mengaku, dia kata memang ada rububiyah uluhiyah, tapi konsep uluhiyah dia tak betul. Kan sekarang ni ada geng-geng Aswaja, bila kita dah gasak macam ni, bagi semua perkataan Fakhrazi apa semua ni, mereka dah start mengaku, berkata dah memang kami pun terima uluhiyah rububiyah. Sewa. Ada. Sampai bergaduh sama-sama mereka apa dah? Ada. Ada satu PU tu bergaduh dengan satu presiden pertubuhan mereka. Tak sebut nama. Kan? Bergaduh pasal isu ni. Hak kawan tu dia pertahan. Dia kata presiden dia pun silap. Kata memang ada uluhiyah rububiyah ni. Tapi konsep uluhiyah rububiyah dia tak kena. Ada dengar radio Aiman. Ngaji juga petang-petang dengar dia kan. Kan dia kata, kita memang ada, tapi dia kata tak sama tafsiran kita dengan golongan Wahabi. Kan? Imam Tira, Imam dia kata tu dia tak sama. Tak sama tu menyebabkan masalah. Jadi kita kena betulkan konsep uluhiyah. Konsep al-ilah tu apa? Konsep iman. Ada masalah. Konsep iman.
Maksudnya orang ahli kalam dia pun tak melihat amalan termasuk dalam iman. Ya? Dan konsep teori kasab, al-kasb. Al-kasbu tak ada masalah, malah Tuhan kata laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tapi apa konsep kasab ini? Usaha makhluk ataupun masalah sebab. Bagaimana fungsi sebab? Sebab musabab, sebab akibat, cause and effect. Macam mana dia berfungsi? Macam mana kita nak faham masalah qada dan qadar? Ini tiga ni yang disebut oleh Syekh Muhammad Wahab dalam Muqaddimah Kasyfus Syubhat menjadi punca kepada berlakunya syirik dalam umat Islam. Yang punca ni datang daripada tafsiran ahli kalam yang menyimpang dalam tiga konsep ni. Bila tiga konsep ni menyimpang, bergabung, habis. Muncullah syirik dalam masyarakat. Dan dianggap tidak syirik lagi. Dan dianggap tidak syirik lagi. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Kita berhenti sekadar itu dulu untuk kelas yang pertama ni pagi ini. Aqulu qawli hadha, ada soalan? Tak ada soalan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.